Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sambung Warattilil Quran 1 juzuk yang ketiga ataupun kali yang ketiga. Hari ini kita akan kecek masalah mengenai dengan hukum tajwid, muka yang keempat. Hukum tajwid. Tajwid terbagi kepada dua bahagian. Satu, tajwid amali atau tajwid tatbiti. Makna apa tajwid amali? Tajwid amali ni makna di segi tajwid apabila kita membaca Al-Quran. Tajwid di dalam baca Al-Quran. Di segi patipat. Atau tatbiti. Tatbiti makna di segi pelaksanaan di dalam membaca Al-Quran tu. Apa hukum baca Quran bertajwid? Tu. Tajwid amali ni makna tajwid ketika membaca Al-Quran. Itu dipanggil tajwid amali di segi patipat lah. Iaitu tajwid di masa membaca Al-Quran. Maka ini hukumnya adalah fardu ain di atas setiap mukallaf membaca dengan bertajwid. Maknanya fardu ain di atas setiap orang mukallaf ni, mana mukallaf Islam balik apa semua tu lah, mesti kena baca Quran bertajwid. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman Allah taala, warattilil Qur'ana tartila, suratul Muzammil ayat yang keempat. Maksudnya bacalah Al-Quran dengan bertertib. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam menghuraikan arti tertib, iaitu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Makna tertib itu di dalam ayat saat ini tu Sayyidina Ali kata ialah memperelokkan sebutan huruf. Mana sebut huruf tu jadi kena molek dan juga mengetahui tempat-tempat wakaf. Tahu tempat wakaf. Tu makna tertib yang dihurai oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tertib makna tajwidul huruf. Iaitu kita memperelokkan sebutan huruf. Sebut huruf tu jadi kena molek. Ha wa tu bi ha, sa wa tu bi sa. Dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Dan kena tahu juga tempat-tempat nak wakaf. Kerana apa? Kerana bila kita wakaf tak kena ni, membawa kepada ubahnya makna. Itu panggil huraian Sayyidina Ali dalam mentafsirkan ayat warattilil Quran. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah melarang dan menegur seorang pembaca ketika ia tidak membaca dengan mad wajib muttasil pada kalimah lil fuqara. Dalam ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Surah At-Taubah ayat 60. Ada seorang pembaca yang mari baca di depan Ibnu Mas'ud, dia baca ayat 60 ni, dia baca dengan fuqara tu tak ada panji. Dia baca kan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fuqara tu pandang. Maka Ibnu Mas'ud tegur dia. Padahal maknanya tidak berubah. Fuqara kita baca dengan panjang fuqara, ataupun kita baca dengan pendek fuqara iwal, makna di segi makna tu tak ada berubah gapo kali. Tetapi beliau menegur dan mengatakan bukan begini Nabi SAW ajar kami membaca kalimah ini. Jadi Ibnu Mas'ud dia tegur orang tu yang baca fuqara tu pandang. Ibnu Mas'ud tegur dan Ibnu Mas'ud kata Nabi tak ada ajar kami baca ayat ni lagu ni. Lagu sebelum membaca tu dah pendek fuqara tu Nabi tak ada ajar baca lagu ni. Nabi SAW membaca kalimah ini begini. Maka beliau baca dengan panjang. Jadi Ibnu Mas'ud tegur kata Nabi tak ada ajar kami baca kalimah ni lagu ni. Sebelum membaca pandak tu. Tetapi Nabi ajar kami baca kalimah ni baca lagu ni. Maka Ibnu Mas'ud baca dengan panjang. Ini nak kata tajwid ini mana fardu ain. Kalaulah tajwid itu tak ada fardu ain, boleh jadi Ibnu Mas'ud tak tegur orang baca tu. Sebab apa? Sebab fuqara dengan panjang, fuqara dengan pendek maknanya tak ada berubah. Tapi Ibnu Mas'ud tak redha lah, makna tak bui lah. Tak bui baca pandak lagu tu. Sebab apa? Sebab Nabi ajar sahabat-sahabat baca kalimah fuqara ni panjang. Dan kalau kita kira tengok jadi mad wajib muttasil, dan mad wajib muttasil di semua qurra baca panjang belaka.
Ini ulama ambil daripada hadis Ibnu Mas'ud ni lah, menunjuk kata tajwid itu adalah fardu ain. Dan ada juga setengah ulama dia kata hak fardu ain sungguh ni hak mana tidak di mana tidak mana setiap orang mesti kena betul sungguh, iaitu di segi makhraj huruf. Makhraj huruf ni hak ni semua orang, tak kira orang tu orang biasa ataupun orang jadi tok imam ataupun orang yang baca Quran untuk diri dia ya, tak kira tu mesti kena betul belaka bab makhraj huruf. Mana ha mesti kena sebut ha, tak boleh sebut dengan ha, tak boleh. Sebab apa? Sebab hak tu dia jadi berubah huruf. Huruf jadi berubah jadi huruf lain, maka hak ni tak kira siapa mesti kena betul belaka di segi makhraj huruf. Hak ni boleh jadi ittifaq ulama lah kata tak boleh hak ni. Mesti kena betul bab makhraj huruf ataupun bab tajwid, bab dengung tak dengung. Ada setengah ulama kata fardhu ain dan ada juga setengah ulama kata hak tu tidak gapo. Kerana apa? Kerana itu jadi hiasan di dalam bacaan saja. Tetapi walau bagaimanapun kita mestilah kena betul sungguhlah, sama ada di segi makhraj huruf ataupun di segi masalah dengung gapo tu kita nak betul belaka. Dan lebih-lebih lagi kalau orang yang nak baca Quran supaya orang dengar, seperti mana terimam ataupun siapa-siapa saja yang nak baca Quran orang dengar, buka majlis ke kerana tu, hak tu mesti kena betul sungguh, sama ada di segi makhraj ataupun di segi tajwid. Hak tu tak boleh, mesti kena jadi betul sungguh. Tajwid ilmi atau nazari. Tajwid ilmi atau nazari iaitu belajar ilmu tajwid, maka ini hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun mengenai dengan panggil belajar hukum tajwid itu, mana nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf adhin qa'ahu, huruf halqi itu atau dinamakan izhar hakiki, mana tu kita panggil ngaji ilmu tajwid, atau dipanggil tajwid ilmi atau nazari. Maka ni hukum dia ngaji hukum tajwid itu adalah fardu kifayah. Mana kalau ramai dah reti hukum tajwid ini, kita tak ngaji tak berdosa lah. Tetapi kalau tak ada di tempat kita orang yang reti lagi ilmu tajwid, tak ada orang yang reti, tak cukup lagi, hak ada dah pun tak cukup, maka tu menjadi fardu ain pula. Kelebihan ilmu tajwid ni apa dia kelebihan dia? Ilmu tajwid adalah semulia-mulia ilmu kerana ia berhubung dengan kalamullah azza wa jalla. Ilmu tajwid adalah semulia-mulia ilmu kerana ia berhubung dengan kalamullah. Dan ilmu tajwid ni ia berhubung di segi bacaan. Kalau berhubung di segi makna tu, atau dipanggil ilmu tafsir. Tujuan apa kita ngaji ilmu tajwid? Tujuan belajar ilmu tajwid untuk memelihara lidah dari bersalah di dalam membaca Al-Quranul Karim. Memelihara lidah dari tersalah. Kalau tersalah bahasa lebih betul lagi tak? Maaflah sebab dari segi bahasa ni saya kurang sikit memelihara lidah dari tersalah di dalam membaca Al-Quran dan supaya memperolehi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita duk ngaji tajwid ini bukan nak reti tajwid saja, reti hukum izhar, hukum ikhfa, hukum iqlaq, reti belaka. Tetapi baca Quran tak jadi, salah semua, tak ada dengung, tak ada apa, atau dipanggil tak kena dah gitu. Tujuan kita duk ngaji ilmu tajwid adalah supaya kita tu nak pergi bubuh di dalam bacaan Al-Quran, supaya bacaan kita itu menjadi bacaan yang comel, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita duk ngaji ilmu tajwid supaya kita nak redha Allah Subhanahu wa taala. Tempat ambil ilmu tajwid, mana tempat kita ambil ilmu tajwid? Ilmu tajwid ni bukan ilmu yang ulama panggil ijtihad buat sendiri, tak. Tapi tempat ambil ilmu tajwid ni daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca Quran di hari itu adalah bertajwid dah. Dan juga Rasulullah ajar para sahabat dia dengan bertajwid juga. Jadi Rasulullah ambil daripada Jibril dengan bertajwid, kemudian Nabi pergi hajar sahabat tu dengan bertajwid, sahabat juga pergi hajar para tabi'in dengan bertajwid juga, dan para tabi'in tu dan sehingga ke generasi selepasnya ngajar bertajwid semua. Tetapi di masa Nabi ni, di masa sahabat ni tak ada lagi ilmu tajwid tu, tak ada. Timurnya di masa tabi'in.
Masa tabi'in yang mula buat karang surat-surat tajwid supaya nak jaga baca Al-Quran tu jadi molek, jadi orang panggil tak lari. Sebab tu ulama dia buat satu kaedah, dia dengar bacaan yang diajar oleh para sahabat kepada mereka, dengar tengok nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf hak tekak ni ada dengung tak? Tak dengung. Bila tak dengung, dia buat situ hukum izhar hakiki. Maksud izhar ni nun mati atau tanwin yang kena baca izhar iaitu apabila berjumpa dengan huruf tekak dan sebagainya. Jadi dari bacaan tempat ambil daripada bacaan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan para qurra mu'tabarin yang mutawatir bacaan mereka. Kita boleh ambil kita ambil ilmu tajwid ni daripada para qurra mu'tabarin. Ni mu'tabarin makna yang diiktibar, yang diambil kira oleh panggil ijma' ulama, yang mutawatir. Mutawatir yang mana bacaan dia tu berhubung. Tabi'in sebilangan besar tabi'in ambil baca Al-Quran ni daripada sahabat yang ramai. Sahabat ambil daripada Rasulullah SAW. Itu panggil mutawatir, yang panggil berhubung sepengah rata. Bukan kata tabi'in tak tahu kata ambil daripada siapa. Tabi'in dia ambil daripada sahabat. Sahabat ambil daripada Nabi. Kita ni panggil tak boleh nak dengar dah bacaan sahabat. Tetapi kita boleh dengar bacaan serupa dengan bacaan sahabat, serupa dengan bacaan Nabi juga, iaitu dengan dipanggil syekh-syekh ataupun di qurra-qurra yang bacaan dia tu sapa kepada Rasulullah, yang mana dia ambil dengan teliti, dengan betul sungguh daripada guru dia dan guru dia daripada guru dia, sehingga seterusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat hari itu ajar tabi'in terima daripada sahabat, seperti mana sahabat terima daripada Nabi, jadi bacaan tabi'in itu serupa dengan bacaan Nabi dah. Dan tabi'in hajar orang belakang, hajar dengan laik sungguh, tak lari sikit apa, jadi bacaan tabi'in serupa dengan bacaan Nabi. Kalau lah orang panggil semua tok guru ni jaga sungguh ni, ia terima lagu ni, ia hajar pun lagu ni juga, maka orang yang ada ijazah tu, yang guru dia aku kata dia baca betul sungguh serupa dengan guru dia, ambil daripada guru dia ni, mana baca orang ada belakang ni serupa dengan baca sahabat di zaman hari itu. Dan tak kira orang Melayu ke orang Arab, asal baca betul dengan makhraj dengan apa, maka dia akan jadi serupa dengan orang Arab dah lah. Kalau orang Melayu ni baca fasih sungguh, Quran sebut kena sungguh dengan sifat dengan gapo, maka kadang-kadang orang Melayu kita ni baca Quran lebih fasih daripada orang Arab pun boleh jadi. Tempat guna ilmu tajwid ni di mana? Tempat menggunakan ilmu tajwid iaitu dalam bacaan Al-Quran Karim. Tempat kita nak guna ilmu tajwid ni dalam bacaan Al-Quran, bukan dalam di tempat-tempat lain. Dalam hadis tak ada kena baca tajwid. Tetapi ada setengah pendapat kata, ni pendapat marjuh dah dia panggil dia. Iaitu hadis ni wahyu juga, seperti mana Quran wahyu. Maka kena baca dengan bertajwid juga. Innamal a'malu binniyat. Tetapi dia panggil pendapat tu pendapat yang dhaif lah dia. Maka tajwid ni yang kita kena gunanya iaitu dalam baca Al-Quran, dan dituntut supaya membetulkan huruf-huruf dalam tasbih, doa dan juga dan bacaan dan dalam solat. Dalam semaya kita, takbir kita, takbiratul ihram, hak jadi rukun-rukun tu mesti kena betul dah. Salat contohnya dah. Salat tak bunyi tu kena ingat. Dan juga tasbih, doa ke apa tu, kalau boleh betul huruf, tak mesti dengung, tak mesti panjang, betul huruf dah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang Allahumma salli ala Muhammad, itu yang panggil tak betul huruf. Janganlah lagu tu, kita usahalah supaya kita dapat betul dalam zikir kita, wirid kita, dan juga bacaan-bacaan di dalam semaya itu, kita usaha menjadi betul bab makhraj huruf tu dah. Mudah-mudahan menjadi ibadat kita, zikir kita, wirid kita dan baca Quran kita menjadi bacaan dan wirid dan semua tu yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saja. Maaf kerana panjang sikit hari ni dah. Dan apa yang betul itu taufik dan hidayah daripada Allah, salah silap itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wallahu basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi